Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 ingin menyampaikan strategi menuntut ilmu gaya Imam Syafi'i. Next. Okey, nama saya Muhammad Nazmi bin Yusof. Nombor matrik Nama B0319192003. Nama saya Ahmad Amir bin Osman, bernombor matrik B0319101066. Okay, nama saya Muhammad Miruddin Syahmi bin Yaakob, nombor matrik B0319101181. Nama saya Alif Haziq bin Fazlan, nombor matrik B0319101290. Okey, sebelum kita teruskan slide ni, saya nak bercerita tentang sedikitlah tentang biodata Imam Syafi'i. Okey, nama penuh beliau ialah Muhammad bin Idris bin Usman bin Abbas bin Usman Syafi'i bin Said. Beliau digelar sebagai Imam Syafi'i bersempena dengan nama datuknya iaitu Syafi'i bin Said. Beliau merupakan keturunan Quraisy, berhubungan dengan Rasulullah dan ibu bapa mereka berasal daripada Mekah. Beliau lahir di Gaza, Palestin pada tahun 150 Masihi. Beliau meninggal dunia pada tahun 204 Hijrah di Mesir pada usia 54 tahun. Imam Syafi'i adalah seorang imam mazhab yang empat, iaitu mazhab Syafi'i. Okey, seterusnya kepada pengenalan. Seperti yang kita tahu, tuntutan mencari ilmu itu adalah wajib bagi seluruh umat Islam, baik muslimin maupun muslimat. Maka ketika mana kita menuntut ilmu Allah SWT, pasti ada adab-adab yang perlu dijaga supaya pada akhirnya kita mencapai kebaikan ilmu yang telah dijanjikan. Di sini kami terpanggil untuk membuat kajian mengenai strategi menuntut ilmu gaya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, aktiviti menuntut ilmu mempunyai makna yang penting bagi beliau. Urgensi aktiviti ini menduduki posisi yang kedua dalam kehidupan Imam Syafi'i. Setelah semua kewajipan termasuk solat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, membayar hutang dan kewajipan-kewajipan lain. Seterusnya. Okey. Objektif kajian ini terbagi kepada 4, iaitu yang pertama untuk mengenali tokoh ulama Islam yang terkenal, iaitu Imam Syafi'i dengan lebih mendalam lagi. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti kaedah dan teknik pembelajaran Imam Syafi'i melalui peninggalannya yang boleh kita nampak masih utuh hingga sekarang. Okey, yang ketiga ialah untuk mengetahui sumbangan pendidikan Imam Syafi'i. Dan yang terakhir sekali ialah untuk mengetahui kesan strategi pembelajaran beliau ke atas menuntut ilmu yang mengamalkannya. Okey, seterusnya. Baik, untuk metodologi kajian, saya Muhammad Amiruddin Syahmi bin Yaakob, bernombor matrik B0319101181 akan menyampaikan metodologi kajian. Jadi, metodologi kajian merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk, mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian. Kaedah yang digunakan adalah prosedur pengumpulan data dan teknik penganalisis data yang dijumpai dalam bahan-bahan rujukan seperti di lampiran dalam laporan. Baik. Berikut merupakan data kaedah yang diamalkan dalam konteks strategi menuntut ilmu gaya Imam Syafi'i. Yang pertama adalah secara kuliah. Baik, secara kuliah maksud Imam Syafi'i mengajar dengan duduk di atas kerusi dan dikelilingi oleh murid-muridnya. Masa ini merupakan saat-saat yang paling subur dalam keilmuannya di mana Imam Syafi'i menumpukan pemikiran dalam kuliahnya dan bersama murid-muridnya mencari jalan pengeluaran hukum yang ganjil dan membandingkan antara sumber perundangan yang pelbagai. Kemudian seterusnya yang kedua, secara halakah. Baik, secara halakah bermaksud Imam Syafi'i akan mengumpulkan murid-muridnya dan akan menyampaikan ilmunya iaitu secara berkumpulan. Seterusnya yang ketiga adalah secara imla'. Secara imla' adalah cara yang diamalkan oleh Imam Syafi'i iaitu merombak
semula ilmu-ilmu beliau kepada murid-muridnya untuk ditulis oleh murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya akan diminta oleh Imam Syafi'i untuk merombak balik ilmu tersebut kepada beliau. Baik, seterusnya yang keempat adalah secara bertukar-tukar fikiran. Kaedah ini dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika berhadapan dengan para ulama di Baghdad, di mana beliau sering bertukar-tukar fikiran tentang masalah agama, terutama dengan ahli fiqh dari mazhab Hanafi. Baik, seterusnya yang kelima adalah kaedah usuli. Syari ini digunakan beliau di Baghdad semasa kebanyakan para ilmuwan terpengaruh dengan mazhab Hanafi. Tegasnya, kaedah usuli adalah berlandaskan sumber asal rujukan pengajarannya. Kemudian yang keenam adalah secara membaca. Syari ini dilakukan oleh beliau dengan membaca kitab karangannya dalam halayak ramai. Okey, dan kemudian yang ketujuh, secara perbincangan. Murid-murid Imam Syafi'i digalakkan supaya mengadakan perbincangan kerana dalam suatu permasalahan yang ditimbulkan, mereka tidak dirantai atau dikekang pendapat. Baik, itu saja. Seterusnya perbincangan. Okey. Nama saya Ahmad Amir bin Osman, nombor metrik P0319101666. Okey, sekarang saya akan bentangkan mengenai perbincangan dan hasil kajian. Saya akan dahulukan perbincangan dahulu. Ia terdapat 3 perbincangan di sini, iaitu konsep ilmu menurut Imam Syafi'i, menuntut ilmu harus memiliki landasan atau hujah, dan etika dalam menuntut ilmu. Okey, konsep menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyatakan bahawa setiap ilmu selain Al-Quran adalah kesibukan, kecuali Al-Hadis dan ilmu tentang pemahaman agama. Ilmu itu apa yang padanya mengandung ungkapan telah menyampaikan kepada kami. Sedangkan selain itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i 1974 ayat 30. Selain beliau, Syekh bin Baz telah menyatakan sesungguhnya ilmu itu dilontarkan untuk banyak hal. Akan tetapi menurut para ulama Islam, yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu syar'i. Ini adalah yang dimaksudkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW secara mutlak, iaitu ilmu tentang Allah, asma'nya, sifatnya, ilmu tentang haknya dan ilmu tentang haknya atas hambanya, dan tentang segala sesuatu yang disyariatkan untuk mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya adalah menuntut ilmu harus memiliki landasan atau hujah. Hujah adalah dasar dan landasan yang dijadikan sebagai penguat ilmu syariat tersebut. Imam Syafi'i telah membuat perumpamaan bagi penuntut ilmu syar'i yang tidak berdasarkan hujah. Kata beliau, perumpamaan orang yang mencari ilmu tanpa hujah adalah seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Ia membawa seikat kayu di mana di dalamnya terdapat ular yang siap mematuknya, sedangkan dia tidak mengetahuinya. Dari pernyataan ini dapat diketahui bahawa beliau menganjurkan para penuntut ilmu ketika menuntut ilmu harus berdasarkan kepada hujah yang berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Apabila seorang mempelajari ilmu agama akan tetapi tidak merujuk kepada sumbernya yang asli, iaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka boleh sahaja ia akan mendapatkan masalah-masalah yang disangka termasuk agama, padahal bukan sehingga akibatnya dapat terjatuh ke dalam penyimpangan. Okay, seterusnya adalah etika dalam menuntut ilmu. Menurut Imam Syafi'i, ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh seseorang yang sedang menuntut ilmu, antaranya kesungguhan dan semangat dalam menuntut ilmu. Kedua iaitu ketawaduan. Yang ketiga, kewibawaan. Yang keempat adalah keteladanan dalam membahagi waktu malam. Slide seterusnya. Okey, yang pertama iaitu kesungguhan dan semangat dalam menuntut ilmu. Imam Syafi'i sanggup
mencari pelepah tamar dan tulang-tulang unta untuk menulis hadis-hadis yang beliau pelajari. Beliau juga sanggup menunggu lama di rumah gurunya untuk berguru dan menuntut ilmu. Kedua iaitu ketawaduan. Imam Syafi'i adalah seorang yang rendah hati atau tawaduk. Beliau pernah berkata, aku ingin apabila manusia mempelajari ilmu ini, maksudnya kitab-kitab beliau, hendaklah mereka tidak menyandarkan sesuatu pun dari kitab-kitab tersebut kepadaku, katanya. Beliau pernah berkata kepada Al-Imam Ahmad, salah satu murid beliau, kamu lebih berilmu tentang hadis yang sahih berbanding aku. Maka apabila engkau mengetahui tentang sesebuah hadis yang sahih, maka beritahulah kepadaku sehingga aku berpegang dengan pendapat tersebut. Baik hadis tersebut datang dari penduduk Kufah, Basrah atau Syam. Sifat beliau ini menunjukkan kepada kita bahawa setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Maka bagi orang berlebih dalam sesuatu bidang, janganlah menjadi sombong. Sedangkan seseorang yang kurang dalam ilmu, kurang dalam sesuatu bidang, jangan pula menjadi rendah diri. Slide seterusnya. Kewibawaan. Imam Syafi'i adalah seorang yang memiliki kewibawaan di hadapan manusia sampailah dikatakan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman, teman dan murid beliau, berkata, demi Allah, aku tidak berani untuk minum air tak kala Asy-Syafi'i melihat kepadaku kerana segan kepadanya. Sufyan bin Uyainah, salah satu guru beliau, berkata apabila mendapati sesebuah permasalahan dalam masalah fatwa dan tafsir, beliau melihat kepada pendapat Imam Syafi'i dan berkata kepada orang-orang, tanyakanlah kepadanya. Seterusnya, keteladanan dalam membagi waktu malam. Imam Syafi'i membagi waktu malamnya kepada tiga bahagian. Sepertiga malam yang pertama untuk menulis, sepertiga malam yang kedua untuk solat dan sepertiga malam yang ketiga untuk tidur. Inilah nasihat Imam Syafi'i kepada para penuntut ilmu. Di sisi lain, ada beberapa nasihat Imam Syafi'i yang mengantarkan banyak orang meraih manfaat penuntut ilmu. Mari sejenak kita perhatikan. Saudaraku, ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 perkara yang akan saya beritahukan perinciannya. Yang pertama iaitu kecerdasan, yang kedua iaitu semangat, ketiga bersungguh-sungguh, keempat adalah uang, kelima bersahabat dengan ustaz dan keenam adalah memerlukan waktu yang lama. Slide seterusnya. Okey, sekarang saya akan nyatakan mengenai hasil kajian. Setelah memiliki kajian kesabaran dalam mempelajari kitab Imam Syafi'i, kami ingin memberikan beberapa cadangan termasuk untuk ibu bapa, iaitu alangkah baiknya untuk selalu memberikan semangat, sokongan, cinta dan pengawasan kepada anak-anak mereka sehinggalah mereka selalu disokong dan bersemangat dalam menuntut ilmu. Sentiasa menanamkan pendidikan moral kepada anak-anak sehingga anak-anak terbiasa dengan nilai kesabaran, terutama sabar dalam belajar dan menjadi anak yang sabar, tidak terburu-buru dengan selalu mengambil jalan pintas dan segera. Slide seterusnya. Untuk penuntut ilmu, terdapat juga cadangan dari pengarang untuk bersabar dalam menuntut ilmu. Pendakwa sains seharusnya dapat menerapkan tingkah laku pesakit dalam menghadapi sikap pendidik, sabar dalam jalani kajian yang lama, sabar dalam menyiapkan kos yang mencukupi, sabar berada di luar negara, sabar dengan sahabat-sahabat, sabar dengan pesakit, sabar dalam mengelakkan nafsu dan meninggalkan maksiat. Seperti yang telah dicontohkan oleh penuntut pertama pengetahuan, dan alangkah baiknya apa sahaja yang berlaku ketika belajar, bersemangat, ikhlas dan sabar dalam melaksanakannya. Slide seterusnya. Yang ketiga iaitu untuk penyelidik selanjutnya.
Hasil analisis kajian mengenai konsep kesabaran dalam mempelajari kitab Al-Imam Syafi'i tidak dapat dikatakan sempurna. Ini kerana ia tidak meliputi kemungkinan masih banyak kekurangan di dalamnya akibat masa, sumber rujukan, kaedah, pengetahuan dan ketetapan analisis yang dimiliki penulis. Oleh itu adalah baiknya penyelidik selanjutnya dapat mengkaji hasil kajian ini dengan lebih kritikal, komprehensif dan sempurna. Itu sahaja daripada saya. Slide seterusnya. Okey, nama saya Alif Haziq bin Bazlan, nombor matrik B03 19102990. So, saya akan membentangkan tentang kesimpulan. So, dari pembentangan kami ini, kesimpulannya adalah ulama Islam terbuka dan memahami kenapa akidah, tasawuf dan ilmu lain kita tidak mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Hal ini kerana Imam Syafi'i lebih menonjol dalam bidang fiqh berbanding ilmu lain. Manakala dalam bidang lain ada tokohnya masing-masing yang diakui oleh umat Islam. Penerimaan umum umat Islam ini juga menunjukkan redha Allah kepada hal tersebut kerana semua yang berlaku sesuai dengan takdir dan kehendak Allah jua. Oleh yang demikian, kita juga perlulah menerima hal ini dengan dada yang lapang dan minda luas kerana ia adalah berkaitan perjalanan penyusunan ilmu sesuai dengan ketentuan Allah. Wallahu a'lam. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.